Okay, hai. Assalamualaikum. Okay, dah diintrokan video saya. Okay, hari ni saya nak share pasal thalassemia. Since saya ada anak sulung saya, dia ada thalassemia. So, ramai sangat yang tanya saya, sakit macam mana, ubat apa. Jadi, lepas ni saya tunjuk video ni je lah. Siapa nama awak? Nama saya Seri Faira. Okay, awak sakit apa? Sakit thalassemia. Thalassemia. Thalassemia tu apa? Thalassemia tu kurang darah. Oh, so bila kurang darah, awak makan ubat apa? Ubat folic acid. Berapa biji? 1 biji. Selain makan ubat, kalau awak pergi hospital, kenapa? Sebab doktor nak masukkan darah saya. Sakit tak? Tak. Okey. Ceritalah. Kakak kat mana ni? Kakak dekat hospital. Sebab kena cucuk di 2 tangan. Kenapa awak kena cucuk? Sebab doktor bagi sihat. Lagi sihat? Kenapa darah awak kenapa? Sebab Darah awak sikit. okey. Sakit tak? Tak. Kalau darah dah masuk dalam badan awak rasa apa? Saya rasa super power. Okay, bye. Bye. Okay, thalassemia ni sebenarnya adalah penyakit blood disorder. Dia berkaitan dengan darah, masalah darah dalam badan lah. Okay, thalassemia ni dia bukannya boleh dapat melalui jangkitan dengan siapa-siapa ke. Dia adalah penyakit keturunan dalam DNA. Okay, kita seri share. Contoh kan, nampak tak? Go. Okey, kita lukis macam mana anak saya Seri Farah boleh dapat thalassemia. Ni suami saya. Ayah Seri Ufairah lah. Okey. Ini saya. Okey. Ayah Seri Ufairah pembawa beta thalassemia. Pembawa tau, carrier. Maksudnya dia bawa dalam jin. Dia normal tapi dia bawa dalam jin dia. Okay, bawa beta kita warna hijau. And then saya pula pembawa HBE thalassemia. Okay, beta dengan HBE ni memang common dekat Southeast Asia tau, Asia Tenggara. Thalassemia ada jenis dia, ada alpha, beta. Okay, so HBE dengan beta ni antara jenis dia lah. Okay, so kita orang kahwin. Dapatlah anak kan. So satu, dua, bukan lagi satu ni. Asalkan faham je lah. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay. Katakanlah 4 orang anak. Jadi setiap anak ni, dia setiap anak tau. Percentage dia untuk dapat carrier adalah 25%. Untuk carry, okay, untuk carrier ni 25%. So 25 campur 25, dia ada 50% chances untuk carrier. Either carrier bapak dia punya beta ataupun mak dia punya HBE, ataupun boleh juga jadi mix carrier HBE beta. Okay, kemudian ada 25% untuk dia tak carry mana-mana. So, normal. Yang ini laki untuk adik Ufairah. Sebab bila kami skrip, adik dia Saif Uwaish dekat sini. So, dia free, tak ada carry mana-mana. Tapi Ufairah pula
dia ambil yang bapak dia punya dan juga mak dia punya. Ni chances adalah 25%. Okey. Yang ni sebab dia sayang cakap dengan mak dengan ayah dia kan. Dia ambil DNA dua-dua yang problematik tu. Yang carrier, so dia become thalassemia. Ni Seri Ufairah. So Seri Ufairah diagnosed as HBE beta thalassemia. Okay. So yang ini adalah dalam kita punya DNA lah. Maksudnya dia bukan, dia adalah keturunan. Dia bukan disebabkan faktor kurang makan sayur hijau ke, ada berjangkit ke siapa-siapa ke, tak. Dia adalah keturunan. So bila macam ni keturunan, cara nak elak adalah kalau kita screen, kalau kita carrier, jangan kahwin dengan orang carrier. Itu je cara nak elak. Jadi dulu waktu saya kahwin dengan husband saya, kita punya awareness, kesedaran pasal thalassemia ni dia tak betul-betul kuat lagi lah. So pasangan yang nak berkahwin tak perlu screen. Jadi kami tak screen, kami tak tahu. Bila kakak dia lahir, bila adik dia dah lahir pun, bila anak saya admit ward, time tu baru saya dapat detect dia punya HB sangat rendah. So mula-mula ingatkan disebabkan iron, tapi bila kita buat screening, kita detect dia ada HBE beta thalassemia. Tapi sekarang alhamdulillah, sebabnya kita dah more awareness. Sebab actually kalau ikut kajian, 1 daripada 20 orang rakyat Malaysia ni adalah carrier kepada thalassemia tau. Ramai. So sekarang ni semua yang ingin berkahwin diwajibkan untuk screen both husband and wife lah. Okay, thalassemia ni dia adalah macam mana tahu, kita punya sel darah merah. Dalam badan kita ada sel darah merah, sel darah putih, platelet, everything. Others lah. So sel darah merah ni ada hemoglobin dalam darah merah kita. Function hemoglobin ni nak angkut oksigen dalam badan kita, supaya oksigen cukup lah dalam badan kita kan, pergi kat semua organ. So untuk hemoglobin ni, dia ada heme dengan globin dalam dia. Heme adalah anything related to iron. Globin pula dia adalah related kepada kita punya DNA. Globin in tu dia macam protein DNA dalam kita punya DNA structure lah. Okay, so bila hemoglobin ni problem, HB rendah, kita akan tengok dua, sama ada disebabkan iron ataupun kita punya globin. Kalau selalunya dia berlaku kat orang ramai adalah heme, iron dia yang problem, iron deficiency. Yang itu yang doktor suruh makan banyakkan makanan beriron yang ada high iron kan. Contohnya macam kerang, temikai kan. Sebab iron dia kurang, nak bagi iron dia banyak supaya dia dapat naik ke HB je. Selalunya orang yang macam pregnant kan, dia kena makan banyak lagi, dia perlukan iron yang banyak kan. Tapi untuk pasien thalassemia ni, HB rendah bukan disebabkan oleh iron, which is iron dia normal, pemakanan tak ada masalah. Okey, cuma dia problem dekat globin in, protein dalam DNA structure. So tak ada apa kita boleh buat. Bone marrow transplant waktu dia kecil, daripada adik-beradik dia ke, the rest tak boleh. Pemakanan dia okey. Seri cakap pasal benda ni sebab bila Seri cakap anak Seri HB low kan, kurang darah, ramai orang macam kita concern kan. Jadi kita macam tend to nak bagi dia makanan yang iron tinggi lah, macam kerang ke apa ke. Tapi actually untuk orang thalassemia, it's quite dangerous sebab iron dia dah cukup. Jadi kalau iron terlalu banyak, dia mungkin memerlukan ubat untuk buang pula iron daripada badan dia. Sebab kalau iron terlalu tinggi, membahayakan pesakit lah. So that's why untuk pemakanan, kita tak perlu bagi kandungan yang iron tinggi pun dekat dia. Sebab makanan sebenarnya kita tak boleh kacau, cuma kita perlu bagi dia makanan yang sihat, makanan yang biasa. Okey, cuma part ubat yang hanya yang sesuai untuk kita bagi dekat pesakit thalassemia ni, selain daripada transfuse darah, adalah folic acid lah. Kenapa folic acid? Sebab folic acid dia bukan untuk treat thalassemia,
tapi dia lebih kepada suplemen untuk menghasilkan sel darah merah yang sihat. Selain daripada folic acid, memang blood transfusion lah adalah decision yang terbaik untuk pesakit thalassemia supaya masuk sel darah merah yang sihat yang boleh bekerja, yang boleh angkut oksigen dalam darah dia. Kalau tak, pesakit thalassemia ni tend to macam penat, letih, dan dia pale tau. Tengok ni. Tengok ni. Ni, muka ni tak nampak pale sangat sebab dia baru masuk darah. Tapi tengok lagi sebulan, 2, kalau tak masuk darah, muka dia pucat sangat. Tangan dia pun putih, pucat sebab tak cukup darah. So that time the best adalah transfuse darah. Macam mana anak kami Seri Ufairah didiagnose dengan thalassemia? Actually kami suami isteri sebabnya dulu tak ada screen wajib kan, dan kurang awareness pasal thalassemia. Jadi kami dulu tak screen. Tapi saya ada screen waktu saya pregnant Ufairah. Sebab time tu HB saya low, jadi saya ada screen dan result screen adalah saya HBE carrier lah, thalassemia carrier. Tapi sebab tak ada awareness kan, so setakat tu je. Time tu cuma nak tahu kenapa HB saya rendah je. Anak saya Seri Ufairah ni, kakak, tak nak lah. Dia waktu mula-mula lahir memang dia agak suka nangis semua. So saya dah rasa something wrong somewhere lah, sebabnya naluri ibu kan. Tapi macam biasa je, tak ada apa-apa. Lahir dia duduk dalam ward 13 hari sebab infection. And then bila dia start 2 ke 3 tahun, dia ada kerap dapat asthma attack. Dia kalau kena asthma attack, dia macam condition dia agak teruk. Dia agak SOB, shortness of breath, nafas, tak cukup nafas laju. So mesti kena admit. So waktu admit tu lah, bila admit ward, kita check dia punya full blood count, darah dia, kita tengok HB dia rendah. So bila HB rendah, doktor pun further investigate dia kenapa HB rendah. So from masuk ward tu kita dapat tahu yang dia ada HBE beta thalassemia lah. So bila kita dapat tahu dia ada thalassemia, kita pun screen. Saya screen semula, suami saya screen, dan anak saya, adik Seri Ufairah pun screen juga. So bila kita screen, saya memang HBE thalassemia carrier. Suami saya memang unexpected, which is beta thalassemia carrier. So that's why no wonder kita orang punya anak ada, semua anak yang lahir ada 25% chances, 25% chances untuk dapat thalassemia kan. So Ufairah dapat thalassemia from that thing. Alhamdulillah, Saif Uwais, anak kedua saya yang kami screen, dia free. Dia dapat 25% punya site yang tak ada thalassemia tu. Okay, kalau kita ada thalassemia ataupun kita didiagnose thalassemia ataupun anak kita didiagnose thalassemia, jangan risau. Just make sure kita dapatkan follow up yang betul tau daripada doktor. Kita jumpa pakar, so baru kita dapat management yang the best untuk anak kita ataupun untuk diri kita. Jangan kita pergi macam terus kita macam tak nak terima, takut, tak nak pergi hospital. That is very dangerous lah, sebab pesakit thalassemia ni, dia tak boleh nak hasilkan sel darah merah yang semua bagus untuk diri dia. Jadi dia memang perlukan bantuan darah daripada luar, which is blood transfusion adalah the best untuk pesakit thalassemia. So that's why kena pergi setiap follow up dengan doktor, dan kita tengok apa the best decision untuk anak kita ataupun kita lah. So kalau doktor cakap transfuse is the best, then transfuse. Sebab kita akan tengok benefit outweigh risk. Kita akan tengok apa yang terbaik walaupun ada risiko-risiko dia lah. Teruskan follow up supaya dia boleh membesar dengan baik, dia boleh beraktiviti macam biasa, dia boleh sentiasa sihat. Sebab macam saya pun, memang kita rasa, of course seorang ibu kan, memang kita rasa sedih, rasa risau. And then sama orang pula macam, kenapa kena transfuse juga, tak boleh ke tak transfuse? Okay, tapi kita berbalik kepada what is the best untuk anak kita. Bila dia transfuse, saya nampak sendiri perbezaan dia. Bila after transfuse darah dia punya aktif tu lain macam. Dia dah boleh macam normal tu orang. Dan apa saya mahukan, perkembangan anak saya pun normal, macam budak-budak biasa. Sebab saya sayang anak saya. Pesakit thalassemia bersukan. Okay, seperti saya cakap, dia
kita treat dia as a normal person, cuma kita kena extra aware either kalau dia penat. Oh, macam ni. Make sure kalau time nak bersukan tu HB dia memang tengah okey, kandungan darah dia, darah merah semua memang cukup. Boleh je, tak ada masalah, cuma jangan sukan yang terlalu ganas lah, sebabnya takut dia jatuh dan cedera, so it's become more dangerous dekat dia kalau dia ada kecederaan. The rest okey je. Even Serena sangat aktif, asyik gaduh dengan adik dia, main lawan-lawan pula tu. Okey, macam mana nak tahu kita ada thalassemia ke tak? Kan? Ataupun anak-anak kita ada ke tak? Melalui ujian darah lah. Pergi ke hospital berdekatan, cakap kita nak screen untuk thalassemia. So, daripada result tu kita boleh tahu. Even kita boleh tahu kita carrier ke, kita hanya pembawa, carrier tu pembawa. Pembawa ataupun kita memang ada thalassemia. Thalassemia ni pun dia ada minor, intermediate dengan major lah. Okey, penjagaan untuk pesakit thalassemia. Okay, actually dia macam manusia biasa je. Kita bagi makan dengan makanan yang biasa. Of course makanan yang bagus untuk dia lah, makanan yang seimbang. Kalau boleh kita follow piramid makanan. Aktif je, tak ada masalah kalau dia nak main ke apa. Cuma kita kena alert lah, takut dia punya darah tengah low on that time, takut dia pingsan ke, bahaya. Make sure makan cukup. Happy kan dia, treat dia as a normal person. So, sebagai kesimpulannya, screen for thalassemia, make sure anda carrier ke, pembawa ke, pesakit ke ataupun tak. Dan kalau anda didiagnose thalassemia, dapatkan rawatan yang betul. Bye. Assalamualaikum.